أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, tak mana? Tak mana? 18. Bawah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Okey. Tuan-tuan sekalian, tersambung balik kitab kita ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada situ sampai ke depan tu semua doa-doa. Semua doa-doa. Jadi doa tu ialah saya baca je lah. Jadi tuan-tuan pun boleh baca sendiri. Jadi doa ni kita kena hafal pun nak ingat. Jadi kalau tak hafal ni boleh baca lah. Kita doa lain. Itu. Jadi kita pergi ke depan sikit. Ke surat 20 tu. Bukan saya langkau saja tidak. Kerana itu semua doa tuan-tuan nampak situ. Elok tuan-tuan balik baca sendiri dah di rumah. Balik baca tak tahu kedak tu. Baik. Muka surat 20 tu bawah lagi. Bawah habis doa tu. Baik. Dan demikian lagi jumpa tak? Muka surat 20. Habis doa tu. Dan demikian lagi setengah daripada orang memelihara akan sembahyang dan ia mendirikan baginya, ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjamaah. Dan demikian lagi di antara orang yang memelihara sembahyang ialah orang yang mengekalkan dan menyungguhkan mengerjakan sembahyang berjamaah. Itu setengah daripada orang yang memelihara sembahyang. Jadi kita dalam kitab Muniyatul Musalli ni dia membahaskan tentang sembahyang. Dan kita belajar dah. Dan istimewanya kitab Muniyatul Musalli ni daripada kitab-kitab yang lain, bukan kata kitab yang lain itu tak istimewa, tapi kelebihan ada dalam Muniyatul Musalli ni, dia menyebutkan semua benda yang berkaitan dengan sembahyang. Sama ada sembahyang yang bangsa zuhir, syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat sembahyang, perkara yang makruh dalam sembahyang. Begitu juga perkara yang batin, khusyuk, tawaduk, gemar, suka, dia bahas dua sekali. Jadi bagi orang yang belajar kitab Muniyatul Musalli ni, kalau dia belajar sampai habis, lengkap dah dia belajar bab sembahyang. Segi zuhir dan batin sesuai dengan tubuh kita. Tubuh kita ni Allah Ta'ala buat istimewa daripada malaikat. Malaikat Allah Ta'ala buat bangsa ruh. Dia ada bangsa ruh sahaja. Jadi jasad, ketulan jasad tak ada. Sebab tu malaikat ada tapi tak nampak, kerana dia jenis ruh. Begitu juga Allah jadikan jin. Jin juga jenis ruh juga. Dia ada tapi tak nampak. Jadi Allah jadikan kita manusia ada jenis ruh yang ada tak nampak, termasuk roh kita sendiri. Kita tak pernah tengok dan tak ada siapa pun boleh nafikan kata roh tu tak ada. Dan istimewanya Allah tambahkan kita lagi jasad. Jasad ni benda boleh nampak. Ketulan tubuh kita, badan kita, besar kecil kita, apa semua boleh pegang, boleh sentuh, boleh nampak. Kita panggil ni apa? Fizikal. Nampak. Jadi ada. Jadi sembahyang kita juga mestilah menyertai kedua-duanya. Jasad ni kita buat dengan rokoknya, dengan i'tidalnya, sujud, dengan apa semua kita buat. Rohnya juga kita cuba khusyuk, hati-hati. Barulah orang panggil roh kita ni benar-benar, ibadat kita ni benar-benar sampai ke hati. Dia sampai ke hati sebab dia gabungan jasad dengan roh. Itu cerita dia. Faham tak? Jadi sembahyang ni, bila sembahyang zuhir dan batin dengan sempurna, sempurnalah sembahyang kita. Jadi kitab Muniyatul Musalli ni orang akan baca sejak daripada dulu sampailah sekarang. Orang tak jemu-jemu baca Muniyatul Musalli. Bahkan kalau orang masuk pondok tak mengaji kitab Muniyatul Musalli ni agak pelik.
Ni ada, gak pelik. Kerana berkat sangat kita ni. Baik. Jadi dia nak cerita lagi, sembahyang ni kalau nak sempurna lagi, kata dia, kita buat secara berjamaah. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib ni disuruh kita buat secara berjamaah. Bertambah-tambah sempurnalah kita. Sebab tu kita kena latih berjamaah. Sehingga Nabi SAW satu hari, Nabi merungut. Kata Nabi, kalau boleh aku tak mau jadi imam hari ni. Aku nak ronda di Madinah ni ketika orang semayang. Kalau ada orang tak pergi jemaah, kalau ada orang tak pergi jemaah, kata Nabi, aku nak bakar rumah dia. Nabi tak buat, Nabi merungut. Jadi Nabi ni tak suka orang tak keluar jemaah ni. Nabi tak suka. Walaupun semayang di rumah, Nabi tak suka. Kita kena ingatlah, rumah kita besar, lawa, cantik, indah, ada di dalam macam-macam. Adakah kalau Nabi ada, rumah kita juga tersenarai hak Nabi cadang nak bakar? Ada tak? Rumah yang ahli yang duduk dalam rumah tu tak keluar pergi sembahyang berjemaah, rumah tu Nabi cadang nak bakar. Jadi jangan termasuk rumah kita juga, termasuk rumah yang Nabi sendiri cadang nak bakar. Nak jaga. Itu. Jadi kena keluar sembahyang berjemaah lah. Gitu. Baik. Dan menyungguhkan atas mengerjakan dia. Sembahyang berjemaah ni kena buat bersungguh. Kena buat bersungguh. Sebab tu alim ulama dulu, dia buat rumah, dia buat pondok. Dan pondok ada surau. Saya pun tuan-tuan buat rumah, lepas tu buat surau di tepi. Jadi biasalah tuan-tuan, bila ada pondok, menjadi kebiasaan bagi orang-orang Kedah ni, ustaz-ustaz yang ada pondok dipanggil tok guru. Walaupun kita ni tok guru tak tok guru tak ke mana pun, dah orang panggil. Jadi bila ada pondok, tok guru lah. Ada tok guru. Jadi orang panggil apa? Jadi lagu tu. Kalau kadang-kadang alim juga, oleh kerana dia tak ada pondok, orang panggil ustaz, itu saja. Padahal kita nak duduk di tempat jadi tok guru tu bukan satu benda yang mudah. Nak besar orang panggil. Jadi macam saya lah, bila buka pondok, ada rumah, ada surau di tepi. Sebenarnya kita buka ni bukan untuk orang. Nombor satu sekali, nawaitu kita buka untuk kita. Macam saya mula-mula buka madrasah, saya fikir untuk saya. Kalau saya duduk di kampung, duduk di taman biasa, mungkin saya tak ada kekuatan nak pergi sembahyang jemaah tiap-tiap waktu. Sebab biasa duduk, lepas kahwin tu biasa duduk rumah sewa 3, 5, 6 bulan. Rupanya bukan senang duduk di kampung tu tiap-tiap waktu nak keluar sembahyang jemaah. Tak macam kita duduk di pondok. Pondok ni bunyi bar je semua pakat pergi. Jadi saya fikir-fikir, boleh pergi tapi kena kuat betul. Kena bersungguh betul. Dengan duduk di rumah, duduk biasa, taman ni. Kita tengok orang taman lah tuan-tuan. Berapa kerat bunyi-bunyi bang sampai pakat keluar habis. Ada? Berapa kerat? Apa semua? Kebanyakannya pakai duduk dalam rumah tu lah. Hak berjuang kuat pun kadang tu tak keluar jemaah pun. Baju macam-macam tulis. Muafakat nasional. Apa dia ni. Macam-macam lah ada kot baju tu. Kira baju macam-macam ada apa-apa. Aisert, kami tolak aisert, segala-gala baju ada. Bang tak keluar ke? Bang tak keluar ke? Ada. Orang ni macam-macam ada lah. Nak tulis semua. Ini. Kenapa? Tak ada kekuatan. Ada? Tak ada kekuatan. Jadi sebab tu saya tak ada lama bila saya sedar, saya buat madrasah, buat rumah di tepi. Jadi bila buat madrasah, buat rumah di tepi, sakat tu lah ada madrasah. Lepas tu bila bergerak sikit, buat pondok. Bergerak sikit, buat tahfiz. Jadi dia jadi pondok. Jadi pondok apa semua. Jadi kita tu jadi tok guru tentu lah. Itu kepala bapa apa tak boleh jemaah. Dia jadi gitu. Tu kepala otak apa tak boleh jemaah. Jadi bila bunyi bang ni, kita ni tak boleh, kena keluar juga. Ada, kena keluar juga. Bunyi bang kena keluar. Kecuali uzur sangat apa semua.
Jadi bila saya buat madrasah ni tuan-tuan, nombor satu sekali untuk saya. Nada, untuk saya mempanggil. Sebab apa? Ada kekuatan. Sama juga jemaah subuh tuan-tuan. Kadang-kadang lah ni baru saya faham. Awak lah orang susah sangat nak pergi jemaah subuh. Nada. Awak lah susah sangat di jemaah subuh. Hak Nabi cerita tentang hadis jemaah subuh ni tuan-tuan sekalian, banyaklah cerita tentang hadis jemaah subuh ni. Hatta kata Nabi kalau boleh nampak pahala jemaah subuh tu, dia akan pergi walaupun merangkak. Habaq bila susah. Nada. Saya fikir pasal apa susah sangat? Sebab saya fikir saya aku kecil-kecil duduk pondok. Nada, habis-habis jenam tu duduk pondok. Jadi tak keluar jemaah, tiram orang. Nada, katok pondok terajam pintu perdah. Mau tak mau pergilah. Mau pergilah apa semua. Itu. Lepas tu pula habis-habis pondok tu buka pondok. Macam kata tadi lah, bunyi bang takkan tok guru tak turun, tok kepala otak apa. Nada, pergi semua. Jadi saya duk fikir susah sangat jemaah ni. Rupanya kita kena fikir kalau kita ni duduk di kampung. Nah, duduk di kampung. Bukan mudah. Duduk dalam taman. Saya kena fikir lagu tu kok no? Bukan mudah. Kena bersungguh. Nada. Kena bersungguh. Jadi tuan-tuan sekalian, kita duduk dalam kampung kan, duduk dalam taman kan, sampai bila kita tak jemaah? Sebab tu setengah-setengah orang dia buat keputusan, tak upayalah, lagi mana aku duduk kampung, duduk dalam taman lagu ni lah aku apa semua. Dia tinggal kampung, dia pergi duduk pondok. Dia sedar tu. Sebab apa? Sepatutnya tak duduk pondok pun tak apa. Macam tuan-tuan duduk Abadan Serai ni, tak pergi duduk pondok pun tak apa. Mengaji tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dah mengaji. Kuliah muslimat tu, kuliah Quran merata dah. Itu. Kalau tuan-tuan boleh jaga tiap-tiap waktu sembang jemaah apa semua, tuan-tuan tak pergi duduk pondok tak apa. Dia orang lain dah. Ada? Ada main ni. Ni hak payah-payah nak pergi jemaah ni, pergi duduk pondok buang lah. Ada? Ada orang ni tengih dia semua hak payah bangun subuh, hak payah ni, hak payah apa semua ni. Maknanya sampai bila kita nak jadi lagu tu? Mayang seorang diri ni semayang yang dibenci, tak suka, Nabi tak suka. Sahlah tak suka. Pahala pun tak ada banyak mana. Lebih subuh. Semua. Tu cerita dia. Jadi macam tu lah. Saya ni rasa bersyukur sikit tentu. Bukanlah nak kata baik sangat, tak lah. Allah Ta'ala lorong habis-habis pergi Jahannam tu, masuk duduk pondok tu. Tu pun tuan-tuan sekalian, duduk daripada pondok duduk ni lah ni pun ada pondok. Bila bang subuh tu terus letak pala lena lagi. Bukan kata tak lena. Tanya ustaz mengantuk tak mengantuk. Boleh lena lagi kalau suruh nak lena dia boleh. Nak cerita kata bukan mudah. Nada. Bukan mudah. Itu. Sampai tak anak-anak kita, sampai tu semua. Sampai lagi. Dia bukan satu benda yang mudah. Nak jemaah ni. Jadi macam katalah tuan-tuan, macam mana kita nak kena ikhtiar cari jugalah bagi boleh. Sebab tu kalau kita duduk dalam kampung, duduk dalam taman macam ni, boleh jemaah tiap-tiap waktu tu, kehebat. Kehebat. Tu cerita dia. Boleh jaga bunyi bas tak motor di rumah tu macam-macam ada. Macam-macam ada. Ada belak nak start motor, cucu balik. Belak nak pi hak no masalah. Di rumah. Apa semua. Belak nak pi drama tak habis lagi. Dia ada macam-macam cerita. Nak kekal menjemaah 5 waktu tu. Sebab tu bila saya tengok orang kampung yang boleh menjemaah setiap waktu di masjid, orang ni hebat. Orang ni hebat. Kalau kita pergi duduk pondok, bila kita duduk pondok tu ada tok guru. Pak. Pondok tu ada tok guru. Bila tak keluar pergi jemaah, takut tok guru nampak, keluar juga lah. Walaupun peringkat awal nampak macam tak ikhlas, tapi itu menterbiahkan diri kita. Menterbiahkan diri kita apa semua. Cuma tuan-tuan fikirlah diri kita ni macam mana. Fikir macam mana? Fikir nak mati. Semayang seorang satu, semayang berjemaah 27. Semayang 27. Ni bukan benda main-main tuan-tuan. Benda yang sepatutnya kita dah kena azam. Setiap waktu kita memang berjemaah di masjid. Setiap waktu kita memang berjemaah di masjid. Kalau tak boleh nak buat lagu mana, fikir juga beri boleh. Sudah sekali hijrah, kau tak boleh juga. Hijrah masuk macam mana? Daripada rumah besar pergi duduk pondok buruk.
Daripada rumah hebat pergi duduk pondok. Itu sudah. Nada. Itu jawapan dia. Tapi tak patut juga kita nak tinggal rumah kita apa semua apa kalau atau pulanglah macam mana apa. Nak duduk kampung kat apa cuma azamlah mulai malam ni saya tak mau tinggal jemaah. Saya tak mau tinggal jemaah. Itu. Kalau tinggal jemaah rugilah kita tuan-tuan. Tu itu dia. Kenapa? Sembahyang jemaah ni setengah daripada kesempurnaan sembahyang. Sembahyang jemaah ni kalau kongsi-kongsi, kawan ni khusyuk tak rokok, kawan ni khusyuk tak iktidal, kita khusyuk sikit dan tahiyat, kawan ni khusyuk campur-campur ada lah juga. Hak kita sikit campur dengan orang. Tapi kalau kita sembahyang kita seorang, pakai hak kita. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Tu cerita dia. Pandai-pandailah kita.